Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Nur Najwa binti Husin bernombor metrik A169853 daripada program Psikologi. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertemakan Psikologi Kesejahteraan Insan dan Pendidikan dan diselia oleh Dr. Muhammad Ajib Abdul Razak. Tajuk kajian saya ialah hubungan di antara kebimbangan dan kepuasan hidup semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Serba sedikit mengenai pengenalan atau latar belakang kajian saya, pandemik COVID-19 yang telah melanda negara pada awal tahun 2020 telah menyebabkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula 18 Mac 2020 sehingga kini. Kesan penguatkuasaan PKP ini adalah limitasi pergerakan dan pembelajaran secara atas talian mula dikuatkuasakan kepada para pelajar di semua peringkat. Hal ini telah pun menyebabkan para pelajar mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu tersebut. Limitasi sebarang pergerakan atau aktiviti sosial ini telah memberikan kesan terhadap kepuasan hidup dan kebimbangan seseorang terutamanya bagi golongan pelajar. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan yang pertama ialah untuk mengenal pasti hubungan antara kebimbangan dan kepuasan hidup semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Yang kedua, mengkaji tahap kebimbangan semasa PKP dalam kalangan pelajar UKM. Dan yang ketiga, mengkaji tahap kepuasan hidup semasa PKP dalam kalangan pelajar UKM. Baiklah, seterusnya terdapat beberapa sorotan kajian mengenai kajian yang hendak saya lakukan, iaitu berkenaan dengan kebimbangan dan kepuasan hidup para pelajar. Sebagaimana yang pertama, kajian lepas iaitu pada tahun 2019 iaitu mengenai kepuasan hidup dan kebimbangan, hasil dapatan ini telah menunjukkan terdapat hubungan atau korelasi yang berlaku antara tahap kebimbangan dan kepuasan hidup, dan juga kajian ini telah menyokong bahawa jika tahap kepuasan diri rendah, maka tahap kebimbangan akan mencatatkan ketinggian iaitu sedar rakan-rakan pada tahun 2019. Seterusnya, kajian yang telah pun dilakukan oleh Saleh dan Zuria pada tahun 2009 dalam konteks pelajar IPT yang mana pelajar yang mempunyai tahap kepuasan hidup yang lebih baik akan mendapat menumpukan perhatian kepada pelajaran serta mempunyai gaya hidup yang lebih sihat dan kurang mempunyai tekanan. Manakala sorotan kajian yang terakhir ialah kajian yang dilakukan oleh Nerds Bulut Seni dan Rakan-Rakan pada tahun 2010 menunjukkan bahawa terdapat hubungan langsung dan negatif antara kehidupan kepuasan hidup, kemurungan dan kegelisahan. Dalam kajian ini telah menunjukkan seseorang yang mempunyai kepuasan hidup yang tinggi, maka semakin rendah tahap kebimbangan yang dirasai olehnya. Seterusnya, kita lihat kepada metodologi kajian. Kajian ini berbentuk tinjauan dengan menggunakan reka bentuk kerata lintang atau cross-sectional survey. Dilakukan secara kuantitatif iaitu menerusi pengedaran borang soal selidik menerusi Google Form kerana kesukaran untuk bersemuka dalam musim pandemik yang sekarang. Seterusnya dianalisis secara deskriptif dan menggunakan kaedah korelasi Pearson. Menurut Chua pada 2006, deskriptif analisis merupakan statistik yang digunakan untuk menghurai dan menjelaskan ciri-ciri pemboleh ubah. Dalam konteks ini terdapat 3 bahagian, yang mana yang pertama bahagian A terdiri daripada profil demografi responden, yang kedua terdiri daripada skala kepuasan hidup atau dissatisfaction with life skill SWLS, dan bahagian C terdiri daripada the state trait anxiety inventory ataupun STAI. Seterusnya ialah hasil dan perbincangan yang telah pun saya dapati. Yang pertama dalam konteks demografi responden, yang mana
Terdapat 165 orang responden dalam kajian ini yang terdiri daripada 49 orang lelaki dan 116 orang perempuan yang juga bersamaan dengan peratus bilangan perempuan sebanyak 70.30%, manakala lelaki 29.67%. Dalam konteks umur pula, responden yang berumur 22 tahun hingga 24 tahun mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 128 orang bersamaan dengan 77.58%, manakala yang berumur 25 ke atas juga pula mencatatkan bilangan terendah iaitu sebanyak 9 orang atau bersamaan dengan 5.45%. Seterusnya, berbincang mengenai keberadaan responden sepanjang tempoh PKP ini berlaku iaitu dalam lebih kurang sebulan yang lalu, majoriti daripada mereka adalah bersama ataupun tinggal di rumah bersama dengan keluarga iaitu sebanyak 112 orang responden bersamaan dengan 67.88%, manakala di Kolej Kediaman pula mencatatkan kedua tertinggi iaitu sebanyak 38 orang responden dan juga peratus sebanyak 23.03%. Seterusnya dalam konteks kedua iaitu mengenai analisis hubungan antara kebimbangan dan kepuasan hidup. Jadual yang telah pun saya paparkan ini telah pun menunjukkan terdapat hubungan positif antara kedua-dua pemilih ubah iaitu kebimbangan dan kepuasan hidup mahasiswa ataupun para pelajar sepanjang PKP dan nilainya adalah positif dan signifikan. Seterusnya, berkenaan dengan analisis tahap kepuasan hidup, jadual ini menunjukkan min yang paling tinggi dicatatkan adalah pada item yang kedua iaitu sebanyak 5.09, manakala peratusan tertinggi yang diperoleh dalam item ini adalah pada skala setuju atau skala ke-6 iaitu sebanyak 37.6%. Secara keseluruhannya, telah didapati bahawa kelima-lima item dalam skala kepuasan hidup ini mempunyai min yang tinggi iaitu sebanyak 3.50 ke atas dan hal ini bermakna kepuasan hidup para pelajar berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, ini pula bagi tahap kebimbangan para pelajar. Nilai min tertinggi telah dicatatkan oleh item yang kedua iaitu dengan 3.18 dalam item ini. Skala tertinggi yang telah direkodkan oleh responden adalah skala ketiga iaitu pernah sebanyak 66.7%. Dan secara keseluruhannya, telah didapati bahawa majoriti item dalam the State Trait Anxiety Inventory STI ini mendapat min yang rendah iaitu merekodkan min 3.50 ke bawah. Hal ini bermakna kebimbangan hidup pelajar berada pada tahap yang rendah berbanding dengan tahap kepuasan hidup pelajar. Secara kesimpulannya, masyarakat atau komuniti sekeliling perlulah cakna akan keadaan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan terkawal, terutamanya kesihatan mental seseorang, tidak kiralah dalam kalangan ibu bapa, anak-anak ataupun para pelajar yang sedang pun berhadapan dengan pembelajaran secara atas talian. Keadaan terkawal dalam hal ini adalah merujuk kepada situasi kesihatan fizikal dan mental sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Mengenai dengan dapatan kajian telah menunjukkan bahawa semakin tinggi kepuasan hidup seseorang, maka semakin rendah tahap kebimbangan yang dialami oleh para pelajar UKM khususnya. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua Sekretariat Persada 2021 dan juga para pensyarah dan rakan-rakan. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Kita jaga kita.